بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى والدين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه على هذا النبي الكريم وإمام المتقين وقائد الدعاة المجاهدين وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم علمنا ما جهلنا وانفعنا بما علمتنا وجعلنا من المخلصين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين أما بعد. Sayyidul Fadilah Tuan Imam, pengurusi seluruh kepimpinan surau kita yang seraikan tuan-tuan perempuan muslimin, muslimat, mudah-mudahan kita diberikan keberkatan dan segala kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Terlebih dahulu marilah sama-sama kita menyatakan setinggi-tinggi kesyukuran kehadirat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurniaannya kita diberi kesempatan, peluang dan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita sekali lagi tuan bertemu pada malam ini walaupun kita masih dalam mood raya dan ramai yang bercuti raya, tapi kita masih meneruskan kelas seperti biasa. Hebat tuan-puan. Ada yang cuti pun ada. Sebab dia kata ustaz balik kampung. Paksa cuti kelas. Kita ni okeylah, ramai tengok malam ni kita tak bercuti lah tu. Kita akan sambung tuan-puan topik yang pertama dalam kitab kita, sistem sembahyang, dalam kitabus salah, kitab sembahyang. Dalam tajuk yang pertama iaitu syarat wajib sembahyang. Syarat ni walaupun dia tidak menjadi komponen wajib di dalam sistem sembahyang, tetapi penting juga untuk menilai seseorang itu wajib ataupun tidak dia sembahyang dan wajib ataupun tidak dia qada. Itu kita dah bincang isu sebelum daripada ni. Kita akan sambung yang kelima dan keenam yang terakhir. Dia topik tambahan dia panggil, walaupun bukan komponen wajib di dalam sembahyang. Yang pertama kita sebut sebelum daripada ni, wajib sembahyang ini apabila cukup beberapa syarat yang diperuntukkan. Yang pertamanya Islam. Apabila Islam seseorang itu wajib dia mendirikan sembahyang. Dipanggil wajib nisbah hukum dunia. Apabila dia kafir maka tidak wajib dia mendirikan sembahyang. Islam baru wajib salat. Tetapi pada hakikat dia panggil pada hukum syar'i, hukum di sisi Allah Ta'ala, orang kafir pun sama. Tetap wajib dia beriman kepada Allah Ta'ala dan wajib dia mendirikan ataupun dia melakukan segala perbuatan furu'i seperti sembahyang, puasa, zakat dan haji. Bukan kata orang Islam sahaja yang meninggalkan sembahyang akan diazab oleh Allah Ta'ala. Kesalahan meninggalkan sembahyang bukan sahaja kepada orang Islam, tetapi semua manusia, sama ada di Islam ataupun di kafir. Bahkan kita sebut sebelum daripada ini, orang kafir ini dia ada dua kesalahan besar di sisi Allah Ta'ala di akhirat kelak. Yang pertama, dia diazab oleh Allah Ta'ala selama-lama kerana tidak beriman, dipanggil meninggalkan wajib usuli. Yang kedua, dia akan diazab kesalahan tidak melakukan kewajipan furu'i, seperti sembahyang, puasa, zakat, haji, tutup aurah dan sebagainya. Itu dua kesalahan bagi orang kafir. Adapun orang Islam yang akidah dia sempurna, akidah dia betul, maka dia akan diazab hanya satu kesalahan saja. Itu yang pertama. Yang kedua kita dah juga bincang, iaitu syarat wajib yang kedua balik. Apabila sampai dia umur, wajib dia mendirikan sembahyang. Kalau dia belum balik, dia panggil wajib kata kedua ibu bapa. Mau 7 tahun sebelum 15 tahun
Dia panggil 7 sampai 15 dalam mazhab kita. Kewajipan itu diperintah oleh syarak ke atas wali ataupun kedua ibu bapa untuk mengajar dan melatih. Bukan melatih sahaja, mengajar ilmu tentang sembahyang, ilmu bagaimana cara tutup aurah dan sebagainya, dan melatih. Dia panggil amali dan juga ilmu. Baik. Balik saja barulah diwajibkan ke atas diri sendiri. Itu kewajipan yang kedua. Yang ketiga, yang keempat, yang kita bincang panjang lebar sebelum daripada ni, yang penting, yang ketiga, yang keempat, iaitu ketiga, sempurna akal berwajib solat. Kalaulah sepanjang waktu solat tu dia sempurna akal, dia tak gila, tak mabuk, tak pengsan ataupun dia panggil tak koma, dan tak nyayuk, sepanjang waktu wajib dia solat. Tetapi kalau sepanjang waktu dia tak sempurna akal, tak wajib solat dan tak wajib qada pun. Seminggu koma di hospital, seminggu tu 5 hari koma di hospital, itu banyak puluh sembahyang dia tinggalkan, banyak puluh rakaat. Adakah wajib dia qada? Tak wajib qada. Kenapa? Tak dapat syarat wajib. Itu penting untuk kita nilai. Topik pertama ni tuan-tuan, nak nilai seseorang itu wajib ataupun tidak, dan wajib qada ataupun tidak. Kalaulah sepanjang waktu tu dia dah nyayuk, kembali siuman balik, dia ingat balik ingatan dia, maka sepanjang waktu yang dia hilang ingatan itu, tidak wajib solat dan tak wajib qada. Itu syarat yang kita bincang yang ketiga. Dan yang keempat, suci daripada haid dan nifas. Sama, ini mudah. Suci daripada haid nifas apabila kering. Suci di sini dengan makna kering haid dan nifas. Kalau dia kering di akhir waktu, kita dah sebut bulan lepas. Yang ini agak praktikal dengan orang perempuan. Walaupun kita memang tak ada haid nifas lah, tapi jadi tanggungjawab juga untuk bimbing isteri dan juga anak-anak perempuan kita. Kalaulah di awal waktu itu masih di akhir waktu itu dia kering darah, wajib sembahyang walaupun dia belum mandi. Ada orang silap faham tuan-tuan, dia kata tak wajib solat belum mandi. Itu syarat sah, kita bincang malam ni. Sebab saya ulang balik tuan-tuan, takut terkeliru dengan topik yang kita nak bincang malam ni, syarat sah. Ada orang dia terkeliru, dia kata ustaz saya tak mandi lagi, dia dah kering darah pukul 4. Wajib. Tetapi dia tunggu masuk waktu asar, sedangkan wajib dia sembahyang zuhur. Kenapa wajib? Kerana kering darah haid pukul 4. Contohlah hari ni asar 4.20 lebih kan, 4.30 contoh. Setengah jam lagi dia menunggu apa? Menunggu masuk waktu untuk dia sembahyang asar. Orang kata kenapa tak solat zuhur? Dia kata saya tak mandi lagi. Dia tak boleh beza di antara syarat sah mandi itu dengan syarat wajib. Apabila kering darah haid wajib, tapi nak solat nak kena bersih daripada hadas, nak kena mandi. Wajib tak dia mandi? Di sini hukum asal mandi itu dia panggil wajib muwassa'. Tetapi apabila masa yang ada pada dia untuk mendirikan sembahyang zuhur itu tak banyak, daripada muwassa' jadi mudayyak, daripada luas jadi sempit. Apabila sempit, wajib dia mandi segera, tak boleh tangguh masuk asar. Kalau dia tangguh, haram, dosa besar, termasuk meninggalkan satu waktu sembahyang zuhur tanpa dia sedar, kerana dia ingat kena mandi baru wajib. Bukan, syarat wajibnya lah kering darah. Mandi itu dipanggil syarat sah.
Tu perbezaan syarat wajib dan syarat sah. Baik, kita habiskan dulu yang simple dua ni, kelima dan keenam. Kemudian kita akan masuk topik yang penting malam ni, iaitu syarat sah. Dan kelima, dalam kitab kita tuan-puan, kalau kitab saya muka surat 47 versi Jawi, kalau Rumi 30 lebih kot. 22. Okey, Rumi 22. Yang kelima, sejahtera, iaitu sempurna. Panca indera, ini mata dan telinga. Kena sempurna panca indera yang diambil kira di dalam syarak, mata dan telinga. Dua sumber untuk dapat ilmu. Tidak wajib sembahyang ke atas orang yang buta dan pekak. Dua-dua. Kalau salah satu wajib, dia buta tapi dia tak pekak, wajib dia solat. Sebab dia boleh belajar, boleh terima ilmu melalui pendengaran. Kita boleh ajar dia surah Fatihah, boleh ajar dia surah tahiyat akhir, dan boleh cerita dia bagaimana rokok dan sujud walaupun dia tak nampak. Ini dua. Tidak sempurna kedua-dua. Buta dan pekak yang berlaku sejak dari lahir ke dunia atau sebelum memajis. Yang tak wajib sembahyang ini, dia dinilai asal ataupun sebelum memajis. Dia pekak dengan tuli dengan mak buta ni, lahir, semenjak lahir, ataupun lahir okey, tetapi sebelum memajis, aksiden, buta dan pekak contoh, itu tak wajib dia sembahyang, tak wajib dia puasa, walaupun dia balik, semenjak dia kecil dan sebelum memajis. Sebab itu penting dalam tempoh 7 ke 15 tahun, itu dipanggil fasal dalam sistem pentarbiahan Islam. Dalam tarbiyah Islam, fasal belum memajis tak wajib, fasal memajis, belum memajis umur 4 tahun 5 tahun, itu sunat saja bagi wali, ajar dia, latih dia follow kita solat, kita latih dia atau ajar dia Fatihah, tak wajib, sunat. Tapi mula wajib mumayyiz 7 tahun. Kita ambil qaul dhaif. Mumayyiz ni nak nilai dia, matam ini, kematangan IQ dia ini dinilai menggunakan dua qaul dalam mazhab Syafi'i. Qaul mu'tamad, dia tak kira umur, dia kira matan bila. Matan yang boleh membezakan najis tak najis, boleh berdikari sendiri, makan sendiri, basuh begot sendiri, basuh kecing sendiri, dia tak kira umur. Itu qaul pertama. Tapi paling mudah kita kira qaul yang kedua, qaul dhaif, dia tunggu umur 7 tahun baru nilai. 7 tahun kita nilai dia, tahu tak beza najis dengan tak najis, boleh basuh begot sendiri, basuh kecing sendiri, makan sendiri, tak perlu bergantung dengan ibu dia. Itu dia panggil mumayyiz. Jadi fasal mumayyiz ini wajib ke atas ibu bapa mengajar dan latih dia. Supaya apa? Persiapan. Apabila balik, dia terus buat. Cuma kalau dia nak belajar pun tambahan ilmu fardu kifayah. Adapun yang basic tentang solat, puasa dan sebagainya, dia dah tahu. Itu dipanggil fasal persiapan sebelum balik. 7 tahun tu, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Malaikat dia balik awal 12 tahun. Jadi sekiranya dia tidak diajar, ini bahaya. Sekiranya dia tidak diajar, dia buta dah balik, itu wajib dia solat. Buta dah balik, buta umur 15, buta umur 16, dah balik dah, wajib dah dia solat, wajib solat. Walaupun buta lagi pekak. Tu payah tu, nak ajar macam mana? Nak tunjuk tak nampak, nak ajar tak dengar. Sebab dia pekak, nampak tak boleh tengok, tak boleh dengar. Tu bahaya. Sebab itu ulama kata, kenapa cantiknya sistem pendidikan ataupun tarbiyah dalam Islam, dia ada fasal sebelum balik. Jadi kalau cantik kita isi umur sebelum dia balik, dia boleh solat dengan betul, bacaan betul, dan juga peraturan fiqh betul. Kadang-kadang kita fokus satu je bacaan, peraturan fiqh kita abaikan, tu tak jadi.
Dia kena combine. Bacaan cantik, peraturan fiqh cantik. Baru dia boleh solat dengan betul. Tu. Jadi, dia kata, buta lagi pekak tak wajib ni yang berlaku semenjak lahir ke dunia atau sebelum mumayyiz. Sekalipun ia boleh bercakap, tak wajib. Walaupun dia tak bisu. Dan jika berlakunya selepas mumayyiz, lepas mumayyiz, maka wajiblah ia sembahyang. Yang ini ada khilaf. Kalau qaul mu'tamad, walaupun dia berlaku selepas mumayyiz, belum balik, tak wajib. Tapi kalau dia berlaku balik, wajib. Ini ada khilaf di sini. Baik, ya, kita ingat ilmu tamat. Maksudnya, kalaulah buta dan pekak dah balik dah, yang tu tetap wajib. Walaupun dia tak boleh belajar. Nak belajar tak dengar. Tengok tak nampak. Orang tunjuk, ni rokok ni rokok makruh. Ini rokok yang afdal. Ini rokok yang haram. Nak tengok macam mana? Dengar pun tak boleh. Dengar okey lagi lah, ada alat bantuan lagi. Tengok tak nampak. Okey lah kalau ada alat bantuan, okey boleh. Ini cerita ni tak ada alat bantuan yang boleh support untuk didengar. Tu bahaya. Baik, habis. Yang kelima, simple saja. Kita nak fokus topik baru malam ni. Yang keenam, syarat wajib yang terakhir, sampai seruan Islam kepadanya. Dalam kitab lain dia jarang ada yang keenam ini. Yang keenam ni dia panggil syarat mukallaf. Sampai seruan Islam kepadanya. Ini orang yang tidak sampai seruan Islam. Seruan ini dengan maksud dia sampai berita tentang Islam, tentang panduan syarak. Dia dapat berita. Kalau dia tak dapat berita langsung, itu dipanggil orang yang tidak mukallaf. Tak wajib dia melaksanakan segala peraturan syarak. Itu dipanggil syarat mukallaf. Ini tambahan dia dalam kitab kita ni, syarat wajib. Dan kitab lain dia tak sebut umurna ni. Dia kata orang yang tidak sampai berita tentang Islam kepada dia, dia tak tahu pun, Nabi pun dia tak kenal, siapa Nabi Muhammad pun dia tak kenal, rukun imam pun dia tak tahu, wajib solat pun dia tak tahu. Ini tak wajib atas dia. Orang yang tidak sampai berita Islam kepadanya, umpama ia tinggal di puncak gunung yang tinggi, atau orang yang terpencil, tidak ada perhubungan langsung dengan manusia, tidaklah wajib ke atasnya sembahyang. Ini tidak ada hari ini, tuan. Hari ini zaman teknologi canggih, mana tempat pun sampai info ataupun maklumat tentang Islam. Ini tak ada hari ini. Kalau ada tempat yang tak sampai berita, itu dia tidak dipanggil orang yang mukallaf. Dia tak wajib melaksanakan segala peraturan syarak. Baik, habis syarat wajib ada 6. Kita nak masuk topik baru, tuan. Antara topik yang penting dipanggil komponen wajib di dalam sistem sembahyang. Selalu kita sebut sembahyang ini dia nilai pahala yang paling besar di dalam ibadat zahir. Tidak ada ibadat zahir yang boleh nak menandingi pahala sembahyang. Tidak ada. Sehingga mana sahabat Nabi tanya Nabi, ayyul afdal a'mal. Sahabat ni dia nak pilih amalan yang paling besar pahala yang dia nak buat. Faqala Nabi, yani kata Nabi, as-salah liwaqtiha. Sembahyang dalam waktu. Sembahyang wajib ataupun sunat dalam waktu, itulah Nabi kata amalan yang paling besar pahala dia. Walaupun kita bincang banyak ibadat lain pahala besar juga. Puasa paling besar pahala besar juga. Baca Quran pahala besar, itu ibadat lisan. Salawat pahala besar. Banyak pahala-pahala ibadat lain yang besar. Tetapi nak tanding sembahyang, tidak ada tandingan besarnya sembahyang pahala dia. Maka ulama kata nak pastikan ibadat yang sempurna ini oleh kerana nilai besar, maka peraturan yang ditetapkan oleh syarak juga banyak. Ni baru kita bincang sembahyang seorang diri, belum sistem Jumaat lagi, belum. Nanti sistem sembahyang Jumaat dia ada tambahan peraturan baru. Baru kita bincang
Satu persatu peraturan tuan-tuan untuk kita jaga ketika sembahyang, baru kita rasa bernilai. Baru kita buat dengan appreciate, kita rasa memang ibadat ini special. Memang betul-betul special. Nabi dah sebut, ulama sebut dalam kitab Khususiyatul Rasul, dipanggil keistimewaan Nabi, keistimewaan syariat Nabi. Antara keunikan, keistimewaan, kelebihan syariat Nabi yang tak sama dengan syariat Nabi lain, banyak. Pertamanya sembahyang. Protokol sembahyang tidak ada pada Nabi lain yang kita duk buat sekarang ni. Tidak ada pada Nabi lain. Tu dia panggil istimewa dan unik. Dan pahala juga tak sama. Allah beri pahala sembahyang untuk umat Nabi kita lebih besar nilai pahala berbanding umat Nabi lain. Itu dipanggil khususiyatul Rasul. Jadi apabila benda special, kita kena hargai. Cara kita hargai, kita buat bagi betul sempurna mengikut peraturan yang sebenar. Tu baik. Jadi sembahyang ni dia ada 5 komponen, kena gabung bagi cantik. 5 ni ada 2 sunat, 3 wajib. 3 wajib, 2 sunat, tanpa kita kira topik pertama tadi. Itu topik tambahan. Topik yang wajib yang kita perlu fokus, kalau tak jaga 3 ini, sembahyang kita status dia dipanggil tidak sah atau batal. Bukan tak cantik, bukan. Isu tak cantik 2 komponen di belakang. Dia ada 5, 2 komponen di belakang itu nilai tambah. Kalau orang nak nilai tambah semaya dia cantik, nak make up bagi cantik, maka fokus 2 di belakang. Tetapi 3 yang kita nak dahulukan ini untuk pastikan sembahyang kita sah, diterima. Sah tu maksud diterima oleh Allah Ta'ala. Apa dia yang 3 ni? Pertama dipanggil syarat sah. Syarat sah ni bahasa akademik, bahasa kita, peraturan yang perlu kita patuhi untuk memastikan sembahyang kita diterima. Baru diterima, belum kira lagi untuk beri pahala, diterima dulu. Tu dia dalam kitab kita sebut ada 6 perkara yang perlu kita patuhi, barulah sembahyang kita Allahu Akbar itu sah. Kita nak bincang malam ni macam mana peraturan yang kena patuhi, nak kena ikut, kalau tidak tak sah. Dan yang kedua, kedua ni dipanggil induk, dipanggil inti salat. Apa dia? Peraturan melaksanakan setiap rukun 13. Rukun kita tahu, 13 tak perlu bincang, kita tahu. Tapi macam mana cara nak buat dia? Cara nak baca Fatihah. Bukan cara disebut tajwid saja. Kita apabila sebut Fatihah, saya dah belajar tajwid. Tajwid itu satu sudut saja. Yang banyak ialah peraturan syarak. Allah menetapkan peraturan baca Fatihah ada 10. 10 itu mesti kita follow. Kalau tidak, bacaan Fatihah kita tidak sah walaupun tajwid cantik. Bacaan dengung kita cukup, izhar kita cantik, idgham kita cantik, iqlab kita sempurna, ikhfa hakiki kita sempurna, bukan cantik sempurna. Tapi peraturan syarak kita abaikan, status tidak sah Fatihah kita. Apabila Fatihah satu je tidak sah, melibatkan 13 lain, 12 lain tidak sah juga, di reject. Itu dia panggil komponen induk teras inti kepada sembahyang, iaitu syarat sah melaksanakan 13 rukun. Itu komponen kedua. Komponen yang ketiga, 2 ni cantik kita buat, syarat sah kita patuhi semua, dan cara kita buat rukun cantik. Ada satu lagi kita tak perasan, nama dia perkara batal. Ada ucapan dan pergerakan yang membatalkan, kena jaga juga. Tu dipanggil, nampak macam mudah tapi pahala besar, sudah tentunya peraturan ketat. Tak boleh bergerak langsung, melainkan pergerakan dalam sembahyang je. Tu tak boleh bercakap langsung, melainkan percakapan solat saja. Tak boleh bersuara, melainkan suara yang ada, suara solat saja. Lepas tu kita duduk suara macam-macam. Macam-macam suara kita. Macam-macam. Sembahyang macam-macam. Macam mana tu?
Nanti kita akan bincang suara yang membatalkan dan suara yang tidak membatalkan. Jadi 3 tu kita fokus. 2 di belakang itu nilai tambah. Baik, kita tengok yang pertama dulu. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, syarat-syarat sah sembahyang. Jadi kita ikut tradisi ulama kita tuan-puan, para ulama kita dia panggil meninggalkan satu budaya yang perlu kita kekal dan follow, iaitu membesarkan peraturan sembahyang dalam hidup kita. Walaupun kita dah tahu, oleh kerana dia nampak nilai sembahyang tu besar, sehingga mana peraturan sembahyang selalu diulang. In case berlaku je apa, dia tahu. Sebab kita jangan anggap mudah tuan-puan, nampak je mudah. Tapi apabila berlaku dalam sembahyang kita, belum tentu kita boleh settle. Sebab langkah kita ni baru langkah pertama, iaitu mencari ilmu untuk memahami. Faham cabaran yang kedua untuk beramal, betulkan ibadat kita berdasarkan ilmu yang kita faham. Ni baru duk cuba memahami hukum sembahyang dalam mazhab kita. Buat belum tentu lagi. Kadang-kadang faham, belajar 2 kitab khatam, terabur juga solat pun. Sebab kita nak kena lalui cabaran. Kalau kita tengok dalam kitab tuan-puan, cabaran kita ni dah step yang tinggi dah. Dia step pertama, cuba melawan cabaran dalaman dalam diri kita. Dia macam-macam konflik dalam diri kita ni. Perasaan tak sempat, rasa tak letih, rasa tak larat, rasa banyak kerja. Cabaran dalam diri kita untuk belajar ilmu yang wajib. Itu pertama. Apabila dia boleh lawan cabaran untuk belajar ilmu yang wajib, ilmu hak fardu kifayah, okey lagi. Ni fokus yang wajib. Yang kedua pula, cabaran untuk dia dengar dan faham. Itu cabaran kedua. Dia duduk dalam majlis ilmu yang wajib, nak dengar, nak cuba faham. Sebab itu cabaran kedua itu dia nilai pahala tak sama. Lepas tu ulama sebut orang belajar ni tuan-puan, pertama nilai pahala dia duduk dalam majlis ilmu, niat yang betul, satu pahala. Yang kedua, mendengar ilmu, pahala yang kedua. Ia pahala asin, bukan makna package dah. Yang ketiga, pahala faham, pahala asin. Faham apa yang dia belajar, yang ada dalam hati dia, dia simpan dalam memori dia. Dia faham hukum satu persatu, dia simpan dalam memori. Kepahaman itu akan dibayar pahala. Dan yang keempat ialah amal dengan ilmu yang dia faham, pahala yang asin. Besar pahala dia, bukan satu je pahala. Jadi kita sekarang ni duk step mana? Langkah cuba nak dengar, nak faham. Tu pun kena lawan juga. Bukan senang nak dengar. Dia asyik terlena je. Dia sekejap rasa hanyut, nak kembali balik. Apatah tadi 2 baris dah ustaz tertinggal. Bukan ustaz tertinggal, kita tertinggal. Hanyut, tenggelam timbul. Yang tu apabila berlaku in case dalam solat, bukan senang untuk kita amal. Sebab kepahaman kita belum solid, belum mantap. Sebab apa? Sebab dengar pun tak berapa cantik sangat. Tu cabaran. Tapi pahala tetap dapat. Pahala orang yang belajar ni tu pun besar. Ulama bincang dalam kitab yang besar antara pahala belajar dengan para amal. Lain tu. Pahala amal, kita dapat ilmu, kita buat. Maksudnya solat kita guna ilmu tadi. Tu dipanggil pahala amal. Solat tadi dengan ilmu. Satu lagi pahala mendengar dan memahami. Tu khilaf di kalangan ulama. Baik, settle tuan-puan. Kita tengok intro untuk malam ni. Untuk mengesahkan sembahyang. Tu. Selain daripada Islam dan berakal. Baik. Sebelum masuk mengerjakan sembahyang, disyaratkan lebih dahulu ada 6 perkara. Baik. Dia kata, pertama Islam, syarat sah. Cuma dia tak detail. Dia nak fokus 6 je.
Sebab tu dalam kitab lain dia sebut 8, ada kitab lain sebut 9. Dan kitab dia ni fokus 6, tapi 2 tu dia sebut je. Apa dia 2 dia sebut? Pertama Islam, yang kedua akal. Baik. Syarat sah yang pertama Islam. Ini beza tuan-tuan. Syarat wajib, Islam pun wajib. Islam pun juga sah. Sebab tu setengah kitab dia tak sebut Islam. Sebab dia panggil berkongsi dengan syarat wajib. Apabila Islam je, wajib dia salat. Cuma setengah kitab, dan kitab kita pun disebut tak langsung, Islam untuk dinilai sah ini, dia panggil Islam pada fi'li, Islam pada hakikat sebenar di sisi Allah Ta'ala. Bukan Islam pada nama, bukan. Untuk Allah terima solat dia kena Islam pada hakikat sebenar di sisi Allah, bukan pandangan zahir. Ini dia dengan Allah Ta'ala, bukan pandangan zahir. Kita tengok orang Islam ke tidak, pengakuan zahir sahaja. Adapun hati dia, apa yang dia iktiqad, apa yang dia percaya, itu kita tak tahu. Tapi Allah nilai. Itu dia panggil iman kena sempurna, barulah sembahyang dia sah. Kepercayaan tu kena membetuli kepercayaan sebenar, barulah Allah terima ibadat dia. Lepas tu Imam Ghazali sebut, orang yang tak kenal Allah Ta'ala, ibadat dia akan ditolak. Kenapa? Kerana syarat sah ibadat mesti orang itu Islam sebenar. Maksudnya iman sebenar. Dan hati dia tu nak kena kenal Tuhan dengan sebenar-benar. Jangan bertukar antara perbuatan makhluk dengan perbuatan Tuhan. Perbuatan makhluk itu hanyalah majazi saja, sedangkan hakikat sebenar adalah perbuatan Tuhan. Sebab Tuhan ini kita pegang dan hati kita mempunyai ciri wahdaniyah, ciri keesaan, ciri ketunggalan, yang kita panggil satu. Ciri dia satu diri, satu ciri, satu perbuatan. Bukan makna makhluk pun ada perbuatan yang sama dengan perbuatan Tuhan. Itu i'tiqad yang sesat, ijma' ulama kafir. Ada makhluk pun boleh memberi kesan, perbuatan makhluk, perbuatan Tuhan pun boleh memberi kesan. Mana power, perbuatan Tuhan pun power, perbuatan makhluk pun power. Itu ijma' ulama kufur akidah, walaupun zahir kita tak tahu. Maka iman dalam hati dia tak sempurna, iman ditolak ibadat dia. Ibadat dia ditolak. Sebab tu dalam kitab besar tuan-tuan, dalam kitab yang besar, kitab fiqah ni dalam besar, dia kata iman solat, iman yang nak memimpin solat ini mesti bertanggungjawab dengan Allah ibadat makmum. Macam mana? Bukan saja dia nak kena jaga peraturan fiqah, peraturan zahir ni. Bukan saja nak jaga peraturan zahir yang kita duk bincang ni, peraturan zahir. Peraturan batin belum lagi. Ikhlas macam mana, khusyuk macam mana, tawaddu', tazallul, tafahum, tadabbur, itu peraturan batin. Dan ulama kata paling penting iman ini, imam ini nak kena jaga iman dia supaya boleh menyelamatkan sembahyang ataupun ibadat makmum. Tu dalam kitab besar dia peringat, imam nak memimpin makmum ini mesti sempurna akidah. Nak kena belajar akidah secara formal, bukan belajar cara baca je. Kena formal, kena ada guru. Sebab akidah ini bukan suatu benda yang mudah, sebab dia melibatkan kepercayaan. Fiqah ni jenis amali, jenis teori ni pun terabur juga. Apatah lagi jenis tak nampak ni, kepercayaan, benda yang tak nampak. Percaya, aku panggil apa, tanda pembuktian kewujudan Tuhan, kewujudan ciri-ciri ketuhanan melalui pemikiran, bukan melalui nampak, bukan melalui pemandangan, tapi melalui pemikiran. Sebab itu kita cari pengetahuan kita faham, kita fikir sehingga faham, maka kita pegang dalam hati kita. Itu dia panggil akidah. Contoh tuan-tuan, kita orang panggil jaga betul-betul akidah kita. Paling ulama fokus 13 ciri itu.
13, kalau modul tauhid itu ada 13 ciri, 20 ciri itu tambahan, 13 ciri basic. Dia panggil ciri induk, 13 ciri. Paling ulama fokus ialah ciri wahdaniyah. Qul huwallahu ahad. Ahad itu esa diri. Oh okey, diri semua kita tahu diri Tuhan satu. Tak ada Tuhan dua, tak ada Tuhan tiga. Tetapi bahaya di mana? Bahaya di esa pada perbuatan. Yang ni kita tak cakna. Esa pada diri okey, esa pada ciri pun okey. Kudrah satu, tak ada kudrah dua, tak ada tiga kudrah. Tetapi perbuatan Tuhan itu ramai yang kalau kita tak belajar betul, dia boleh membawa kepada bahaya akidah kita. Semua kita pegang hakikat pegangan kita dulu. Cakap tak apa, cakap tu panggil asbab. Pegangan kita, semua perbuatan itu adalah perbuatan Tuhan. Tidak ada benda lain yang boleh memberi bekas, yang bekas mana kesan sama dengan perbuatan Tuhan. Itu pegangan kita. Maknanya kita kena percaya begitu pada hakikat. Pada percakapan tak apa, makan nasi kenyang, tak jadi masalah apa pun. Hakikat yang mengenyangkan bukan nasi, tapi perbuatan Allah yang memberi kita kenyang, bukan nasi. Nasi itu panggil asbab. Makan ubat sembuh, ubat itu asbab. Tapi hakikat perbuatan penyembuhan itu Allah Ta'ala. Itu okey lagi. Dalam kitab Misbahul Munir disebut tuan-puan, ada kumpulan tabi'iyin, ada kumpulan illah. Illah ni dipercaya gerak sesuatu itu dengan sebab sesuatu yang lain. Itu bahaya. Contoh apa? Geraknya jam ni. Ini kumpulan dengan kepercayaan illah, sebab gerak itu dengan sebab faktor lain. Jam ini bergerak dengan sebab apa? Dengan sebab tangan saya bergerak, maka jam pun ikut bergerak. Siapa yang menggerakkan jam? Tangan. Saya gerak, jam bergerak. Siapa yang menggerakkan cincin? Tangan, jari. Baju, kenapa baju bergerak? Sebab saya bergerak. Baju ni saya pakai daripada rumah tadi tuan-puan, dia bergerak je cantik, dia tak stop pun. Bukan saya melangkah dia pun tergantung. Tu kacau. Dia ikut kat mana saya pergi, baju ni dia taat. Maka kita yakin macam mana? Percaya baju ini bergerak dengan sebab melekat pada pakaian kita. Itu akidah yang menyalahi dengan akidah ahli sunnah wal jamaah. Kenapa? Kerana ada unsur lain yang boleh menggerakkan baju, ada faktor lain yang boleh menggerakkan jam, bukan perbuatan Tuhan. Sedangkan yang kita kena i'tiqad, jam ini perbuatan Tuhan menggerakkan jam, dan tangan ini perbuatan Tuhan yang menggerakkan tangan. Cuma adat, tu adatnya Allah gerakkan serentak. Kalau kita kata jam bergerak dengan sebab dia ikut, dia follow, bermakna ada satu benda yang di luar kawalan Tuhan. Itu bahaya tanpa kita sedar akidah kita. Kita kena percaya semua perbuatan itu adalah perbuatan Tuhan. Kenapa baju boleh melekat? Kerana baju bukan dia bergerak dengan sebab badan bergerak, bukan. Itu adat saja. Baju bergerak dengan sebab pergerakan Tuhan, badan bergerak dengan sebab perbuatan Tuhan. Cuma Tuhan dia buat adabnya, baju bergerak seiring bergeraknya badan. Boleh tak Tuhan nak buat di luar adab, di luar kebiasaan? Baju dia tak akan melekat pada badan, dia hanya melekat di rumah aja. Dia keluar rumah, baju tergantung di pintu rumah dia. Boleh. Jadi tanpa keluar rumah, tanpa baju, boleh. Kerana itu perbuatan Tuhan. Jangan kita percaya baju melekat pada badan. Melekat ini perbuatan Tuhan, bukan dengan sebab dia mengikut, bukan. Itu antara akidah-akidah yang mesti dimurnikan, dibersihkan supaya cantik. Habis. Dan berakal. Habis tuan-tuan, berakal tu apa maksud berakal? Syarat sah dia berakal di sini dengan maksud syarat sah berakal dengan maksud mumayyiz,
sah sembahyang. Dia tak balik. Balik itu wajib, beza. Syarat wajib balik, syarat sah mesti berakal. Berakal dengan maksud apa? Dengan maksud tamyiz, sempurna sifat tamyiz. Dengan maksud mumayyiz. Jadi kalaulah dia balik syarat wajib, kalau mumayyiz syarat sah. Sebab itu kalau orang tanya kita, boleh tak mumayyiz nak jadi imam? Mumayyiz jadi imam. Umur baru 7 tahun tapi dia nak jadi imam. Boleh. Umur 12 tahun belum balik, walaupun 12. Walaupun tumbuh janggut dah 12 tumbuh janggut, belum mimpi, tak balik. Bukan kira janggut. Macam kita ni tak ada janggut pun dah balik ni. Tuan-puan janggut panjang saya tak tumbuh lagi. Ni dah berapa kali balik lah. Jangan kira janggut. Walaupun umur 12, dia ni hormon dia lain macam, janggut panjang, umur 12 tak balik, mumayyiz. Mumayyiz walaupun badan besar, bukan kira badan. Umur 13 belum mimpi, badan mengalahkan kita. Adakah sah? Sah asalkan dia mumayyiz, bukan balik. Balik itu syarat wajib, syarat sah mumayyiz. Cuma ingat, cuma tuan-tuan, bican sah. Anak-anak kita baru umur 12 dia hafal Quran. Tak hafal apa boleh, tapi dia tu hafal. Tapi ingat, jangan nilai hafal saja. Kena nilai combine dua-dua fiqh. Jangan nilai hafal aja, bahaya. Kena nilai anak kita dia belajar dak fiqh. Dia tahu dak macam mana wajib, macam mana sunat. Dia kena raih sunat. Kalau sembahyang seorang diri tak apa. Sembahyang berjemaah, imam mesti meraihkan sunat. Sebab sunat itu terkadang menjadi hak kepada makmum. Banyak kadang-kadang apabila dia tak tahu, dia melanggar hak makmum. Contoh tuan-tuan, contoh. Kalau dia tak tahu, sedang sah, cerita boleh. Apabila dia tahu fiqh, dia bacaan dia cantik, sah. Cuma tak afdal. Afdal kena pilih iman yang balik. Kena pilih iman yang balik untuk dapat pahala afdal kita ikut. Dapat pahala afdal kita ikut. Sunat pahala bonus kita ikut iman yang balik. Kalau iman dia sah, boleh ikut. Cuma kena syarat dia fiqh dia tahu. Apabila fiqh dia tahu, peraturan fiqh dia tahu, dia kena amal. Sebab dia imam. Seorang diri okey lagi. Antara yang penting tuan-tuan makmum, dia kena meraihkan hak makmum. Ni hak makmum dia panggil. Allah Ta'ala bagi kepada makmum hak yang mesti iman raihkan. Antara dia, memberi ruang kepada makmum untuk betulkan saf. Ni sebelum, banyak sebelum. Sebelum banyak perkara sunat yang mesti iman buat sebelum takbir. Bukan dia terus pergi Allahu Akbar, orang baru duk bergegah duk isi tak penuh lagi, dia Allahu Akbar. Kira nak cepat je, tu makruh. Tu belum, banyak lagi belum. Kita sebut satu-satu je. Dalam sembahyang pula, apa benda yang mesti dia raih, apa dia kena raih. Maksud mesti ni bukan wajib, sunat dia meraihkan. Antaranya memberi ruang kepada makmum menghabiskan Fatihah. Ruang ini kita tuan-tuan jadi imam, kita jadi iman, bukanlah bagi ruang panjang sangat pun. Itu jadi lambat pula. Itulah cantiknya, macam itulah cantiknya ruang ni. Kadar mana masa kita baru kita mula. Waladhdallin amin. Sunat iman berhenti sekejap, memberi ruang kepada makmum menyelesaikan Fatihah. Ini sunat. Ini dia panggil hak makmum yang mesti iman tunai. Ini benar-benar kecil tuan-tuan. Hak makmum yang mesti iman tunai. Maksud mesti ni sunat lah, bukan wajib. Sunat. Sunat dia meraihkan supaya makmum tak gopoh, tak terkejar-kejar nak rokok, nak menyiapkan Fatihah. Kadar mana? Kadar agak-agak lah. Ni kita bagi, jangan panjang sangat. Agak-agak dia dah baca separuh Fatihah, cantiknya full lah. Cantik. Tapi kalau kita bagi siap, bagi kita mula, panjang pun.
Masuk panjang ni lambat pula kita. Tapi kalau betul-betul peraturan memang macam tu. Peraturan bagi dia siap Fatihah, kita mula Bismillahirrahmanirrahim. Itu pertama. Banyak lagi tempat-tempat lain tuan-tuan. Itu yang sunnah, yang wajib kita tak sebut. Yang wajib mesti itu. Wajib dia kena jaga. Itu wajib bukan sunnah. Ini kita cerita yang sunnah, dia meraihkan. Habis. Jadi kita utamakan tuan-tuan orang yang baligh lah jadi imam. Walaupun orang yang mumayyiz boleh jadi imam, sebab afdal, dapat pahala lebih. Kita utamakan mumayyiz, orang baligh jadi imam. Sebab bahaya di mana kalau mumayyiz ni? Bahaya dia ada beberapa isu yang dia tak memberi kesan. Maksudnya dia memberi kesan kepada makmum. Antara isu dia, makmum mumayyiz tidak boleh menanggun Fatihah makmum yang masbuk. Itu tak boleh. Kalau dia tahulah di belakang dia ada masbuk, tuan-tuan, dia belum balik, dia kena tahu, dia kena announce, beritahu, siapa yang solat dengan saya tadi tak sempat baca Fatihah, wajib tambah rakaat. Kalau tidak, tak sah sembahyang. Kita pergi, iman ni baru umur 13 tahun, belum mimpi, belum balik, kita pergi Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrabbilalamin. Dia pun Allahu Akbar, kita pun Allahu Akbar. Sebab masbuk. Fatihah itu asalnya ditanggung oleh imam. Tetapi kalau iman belum balik, dia tidak boleh menanggung Fatihah. Kita tak tahu. Kalau kita tak tahu, biasanya orang tak akan tambah. Sebab itu kena maklum. Saya belum balik. Mana dia nak mengaku? Kacau kita nak ikut. Ikut boleh, tapi ingat, jangan masbuk. Jangan masbuk. Kalau masbuk, kena tambah satu rakaat lagi. Sebab dia tak boleh tanggung Fatihah kita. Orang yang dibenarkan tanggung Fatihah hanyalah orang balik dan orang yang tidak ada kesalahan dalaman. Itu akan datang, kita akan sebut kesalahan dalaman, maksudnya kesalahan yang tak nampak pada pandangan makmum. Makmum tak nampak kesalahan. Itu tak boleh juga makmum mumayyiz yang menanggung. Baik, habis kita akan sambung ke datang tuan-tuan. Pertamanya, dua dah settle dah, disebut secara tak langsung, Islam dan mumayyiz. Dan kita akan sambung nan berbaki akan datang, iaitu pertamanya suci daripada hadas besar dan hadas kecil, dan yang kedua suci daripada najis yang tiada dimaaf. Wallahu a'lam. InsyaAllah yang ini kita akan sambung hari Jumaat akan datang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wa ja'alna minal ulama'il 'amilin wa ja'alna minal mukhlisin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin.